Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah karena limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita. Menyempurnakan salat fardu subuh berjemaah ni satu benda yang cukup mahal di sisi Allah. Tuan-tuan, segala natijah pengabdian, segala amal ibadat yang kita sempurnakan di atas muka bumi ni, mungkin sebahagian besar kita tak nampak kesan pada kehidupan kita kadang-kadang. Melainkan orang yang melapangkan dada dia, hati dia, jiwa dia akan merasa betapa kemanisan pengabdian kepada Allah yang telah memberi kesan kepada seluruh kehidupannya. Ulama bagi sebuah tamsilan yang cukup hebat berkenaan dengan pengabdian kepada Allah. Macam satu orang bayi. Tuan-tuan, bayi yang dalam perut ibu ni, dia cuma ada satu saluran daripada perut dia, pusat dia ke pusat ibu dia. Apa yang ibu dia makan tu dia makan. Dan masa tu dia tak perlukan hidung dia untuk bernafas. Bayi dalam perut, dia tak bernafas guna hidung. Duduk dalam plasenta tu tak boleh nak bernafas, penuh dengan air ketumban. Dan dalam perut tu pun dia tak perlu tangan, sebab dia tak perlu nak suap makan masuk mulut dia. Dalam perut ibu dia pun dia tak perlu kaki, sebab mana ibu dia berjalan di situ dia pergi. Dalam perut ibu dia, kalau ikut kedudukan keadaan dia lengkap dah. Dan para ulama' dia buat tamsilan, kalaulah anak kecil bayi yang dalam perut ni nak persoalkan macam-macam yang diberikan kepada dia, kenapa nak kena ada tangan? Saya tak nampak function pun tangan kat sini. Kenapa nak kena ada kaki? Tak nampak pun function kaki kat sini. Kenapa nak kena ada hidung, mulut ni? Tak nampak function semua ni, sebab makan semua daripada pusat ke pusat. Tuan-tuan, bila ibu tadi melahirkan bayi tadi dan anak tadi keluar daripada perut ibu dia, masa tu baru dia faham, kat sini rupanya guna hidung. Baru dia faham, kat sini rupanya guna mulut. Bila tali pusat dah dipotong, masa tu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan mulut tempat dia makan, hidung tempat dia bernafas. Masa ni guna tangan, masa ni guna mata, dan semua panca indera dan segala apa kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi, mungkin yang dia tak faham masa dalam perut mak dekat luar tu dia faham. Begitulah kata para ulama, ibarat tamsilan kehidupan kita yang mengabdikan diri kepada Allah di saat kita sedang hidup di muka bumi ni. Mungkin ramai orang tak faham kenapa nak kena salat, kenapa nak puasa, bayar zakat, haji dan sebagainya. Tuan-tuan, bila faham,
Bila dipejam mata ni, buka dekat akhirat nanti, Allah, masa ni baru faham ni function solat. Bila Allah tanya tentang solat, Allahu Akbar, baru kita faham ini function zakat, ini function sedekah, ini tilawah Quran, ini ya Allah, masa tu dah mana dah? Masa tu dah selesai dah kehidupan. Dan orang yang paling faham nilai dan makna kehidupan ni siapa dia? Orang yang paling faham harga kehidupan ialah orang yang dah tak ada kehidupan atas muka bumi ni. Orang yang dah mati, orang yang dah ditanam, orang yang ada kat dalam kubur. Allah firman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalaulah kalian melihat keadaan mereka, betapa ngerinya keadaan orang-orang yang berdosa tu tertunduk di depan Tuhan mereka. Mati dah, habis dah masa atas dunia, peluang dah selesai dah. Masa tu Allah Ta'ala cerita, perkataan yang keluar daripada mulut mereka hanyalah perkataan penyesalan. Mereka doa dan minta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami nampak dah apa yang dulu disembunyikan daripada pandangan mata, yang diceritakan oleh engkau dalam Quran, yang disampaikan daripada amaran Nabi, nampak dah hari ini. Wa sami'na, kami pun dah dengar wahai Allah hari ini semua benda yang disembunyikan, yang disimpan daripada pendengaran kami masa kami hidup dulu. Farji'na, tolonglah wahai Allah, balikkanlah kami atas muka bumi sekali lagi untuk kami hidup. Bukan nak sambung perniagaan, cita-cita dan apa saja hajat yang belum tercapai. Na'mal salihan, kami cuma nak buat amal saleh. Inna muqinun, sekarang ni kami yakin dah wahai Allah. Bila yakin, lepas mati, apa lagi manfaat keyakinan lepas mati? Sewaktu nak usaha atas keyakinan masa hidup atas muka bumi ni. Tuan-tuan, hari ni kita nak bincang satu benda yang sangat besar dalam masa yang sangat singkat. Dan hari ni 28 Zulkaidah. 28, 29? 29 Zulkaidah. Tuan-tuan, kalau kita patah balik 1434 tahun lepas, pada tahun 10 Hijrah, tarikh yang bertepatan dengan tarikh hari ni, pada tanggal 29 Zulhijjah, di saat dan ketika ni Nabi sedang bergerak menuju ke Mekah untuk menyempurnakan haji Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW tunaikan haji dalam hayat Nabi sekali. Bukan bermakna kita dah tunaikan haji sekali, alhamdulillah, khalas, tak happy dah haji. Ada orang kata, khalas, saya dah buat dah haji, dah selesai dah. Tuan-tuan, di kalangan para sahabat, sebahagian besar daripada mereka menyempurnakan haji daripada kehidupan mereka lebih daripada sekali. Sahabat yang paling banyak tunaikan haji ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebab dia anak kepada Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anak kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ni, tuan-tuan, Sayyidina Abdullah tunaikan haji dalam hidup dia 60 kali dicatat dalam sirah. 60 kali buat haji. Lebih 1000 kali dicatat dalam sirah dia telah menyempurnakan umrah. Orang yang sangat hebat pengabdian ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian daripada para sahabat mengatakan, seandainya kalian melihat bagaimana ittiba'nya, bagaimana keadaannya Sayyidina Abdullah ibni Umar menyempurnakan pengabdian mengikut apa yang Nabi SAW buat, maka kalian akan lihat keadaan yang cukup hebat yang tak pernah kalian lihat pada siapa-siapa. Tuan-tuan, Nabi tunaikan umrah sepanjang hayat Nabi 3 kali. Umrah Nabi 3 kali. Kalau campur dengan umrah yang dibuat masa haji, maka Nabi tunaikan dalam hayat Nabi umrah 4 kali. Umrah yang pertama Nabi SAW tunaikan ialah pada ketika tahun ke-6 Hijrah bulan Zulkaidah. Nabi sampai di Hudaibiyah tertahan, maka berlaku perjanjian Nabi balik. Umrah tu diterima ke tak? Umrah tu diterima.
Walaupun perjanjian Hudaibiyah telah menghalang Nabi daripada bertawaf, bersa'i dan menyempurnakan rukun umrah, tapi umrah tu telah diterima oleh Allah. Apa tanda umrah tu diterima? Apabila mereka balik, dalam perjalanan balik, Jibril AS turun bawa 4 ayat daripada surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat ni turun menandakan penerimaan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuka kepada kalian sebuah kemenangan yang nyata. Menang. Kita kadang-kadang kumpul duit pergi umrah, dah check travel tu, check travel ni, rasa okey dah ni, bayar kena scam. La ilaha illallah. Dan zaman sekarang ni orang dah tak kira dah. Orang lain nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ambil kesempatan kat orang, kena scam, jam, stress, tension kita. La ilaha illallah, kumpul duit, jual tu, jual ni, nak pergi umrah, tiba-tiba dah bayar semua, hilang pula travel tu. Tuan-tuan, jangan risau, keikhlasan satu orang hamba tu yang Allah Ta'ala nak tengok pada kita. Memang hati kita bergoncang, perasaan kita sedih, dan itulah hakikat ujian. Tapi redha menerima keadaan ujian yang Allah bagi, ini hakikat satu orang hamba. Sahabat jalan kaki, tuan-tuan, 400 lebih kilometer daripada Madinah, sampai di Hudaibiyah kena tahan. Depan tu sikit 23 kilometer lagi nak sampai di Masjidil Haram, ditahan. Berlaku perjanjian, tahun ni mereka kata tak boleh tunaikan umrah, tahun depan datang balik. Nabi bersetuju dengan syarat perjanjian tadi. Sahabat balik mentaati Nabi, tekan perasaan mereka. Allah turun ayat surah Al-Fatih. Allah ishtihar, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dosa sebelum selepas. Taat. Bukan senang nak taat ni, tuan-tuan. Mentaati perintah Allah, kalau kita faham senang. Nak taat benda tak faham ni susah. Sahabat ridwanullah ajma'in dah pakai ihram dah ni, sampai ya Allah dekat dah ni, kena deport. Allah, kalau ikut perasaan sahabat, bergoyang macam mana keadaan, perang dalam hati. Ketika tahallul, sebahagian sahabat guna pedang berdarah-darah kepala. Sebab apa? Duk cuba digest, duk cuba tekan perasaan ni. Dah sampai dah ni. Tuan-tuan, tahun tu Allah Ta'ala terima umrah mereka, walaupun mereka tak bersa'i, tak bertawaf. Tahun depan mereka patah balik bersama Nabi 2,000 orang pada tahun ke-7 Hijrah, pada bulan yang sama, Zulkaidah, dan mereka dapat tunaikan umrah secara sempurna. Itu umrah Nabi yang kedua. Dan mereka telah balik pada tahun ke-7 Hijrah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengangkat para sahabat ketika mana perjanjian Hudaibiyah dicerobohi. Nabi telah menghimpunkan 10,000 para sahabat pada tahun ke-9 Hijrah, bulan Ramadan. Nabi telah masuk ke kota Mekah, berlaku penaklukan kota Mekah pada bila? 10 pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila penaklukan kota Mekah berlaku, 2,000 orang telah berbaiat dengan Nabi masuk Islam. Nabi SAW terpaksa menghadapi orang-orang Taif. Bani Thaqif siap, 12,000 tentera turun daripada Taif nak serang kota Mekah, sebab dapat tahu yang Nabi SAW telah takluk kota Mekah. Berlaku peperangan Hunain, dimenangi oleh orang Islam. Nabi berhenti kat situ, tak, Nabi serang terus sampai ke Taif. Sehingga pada bulan Syawal pada tahun ke-9 Hijrah, seluruh Taif ditakluki oleh orang Islam. Nabi SAW balik pada Taif, sampai ke satu tempat nama dia Ja'ranah. Tuan-tuan ingat lagi tak Ja'ranah pergi umrah? Biasa kalau tuan-tuan pergi umrah dengan travel 3 kali, biasa yang ada guide oleh mutawif. Yang pertama kalau daripada Malaysia, atas flight, yang pertama Qarnul Manazil. Yang kedua dibawa pergi Hudaibiyah. Yang ketiga dibawa pergi Ja'ranah. Yang keempat tuan-tuan buat sendiri pergi Aisyah, Tan'im, Masjid Aisyah. Ini kebiasaan. Tuan-tuan, Nabi SAW bila balik daripada peperangan Taif, Nabi singgah di Ja'ranah. Nabi telah agihkan ghanimah, harta perolehan perang. Nabi pakai ihram dan Nabi bermiqat. Nabi tunaikan umrah Nabi buat kali ketiga pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Syawal.
Tuan-tuan, ni nak masuk benda yang kita nak bincang pagi ni. Biasa kalau kursus haji dia ambil masa minggu-minggu, tak apa, pagi ni kita ambil masa tak sampai sejam. Jadi maknanya banyaklah benda potong. Tapi saya cuma nak ajak tuan-tuan untuk kita memahami bagaimana keadaan hajinya Nabi SAW. Kadang-kadang bila kita pergi buat haji, sebagian besar tuan-tuan mungkin dah pergi buat haji dah. Dan kadang-kadang bila kita ikut itinerary daripada travel ataupun tabung haji, kita tak sempat untuk menyempurnakan haji seperti mana tempat-tempat yang Nabi singgah. Tak dan. Bukan tabung haji tak mau ikut flow yang macam Nabi buat, bukan. Tabung haji ni tuan-tuan, mereka ialah badan yang memikirkan macam mana kemaslahatan orang-orang Malaysia ni. Dapat buat haji dalam keadaan tenang, dapat buat haji dalam keadaan kesihatan yang baik, dapat buat haji dalam keadaan yang tak kalut. Jadi diaturkan itinerary yang paling baik untuk memudahkan jemaah Malaysia untuk menunaikan haji. Dan Nabi SAW telah mengisytiharkan kepada para sahabat ridwanullahi ajma'in pada bulan Zulqa'dah pada tahun ke-10 Hijrah, hasrat Nabi untuk tunaikan haji. Berita ini telah tersebar ke seluruh bumi Islam. Sahabat di Yaman, sahabat di Basrah, sahabat di Kufah, sahabat di Habsyah, seluruh para sahabat ridwanullahi ajma'in yang ada di seluruh dunia yang tahu tahun itu Nabi nak buat haji, mereka telah berbondong-bondong datang berkemah di kota Madinah. Maka datang berkemah di kota Madinah sebab apa? Maka nak ambil peluang tahun ini Nabi nak buat haji. Sebab tu tuan-tuan, kita kena niat setiap tahun nak main musim haji. Tahun ni saya nak buat haji, tahun ni saya nak buat haji. Tak simpan niat, bukan kena bayar. Niat free. Tak payah tengok akaun bank, tak payah tengok akaun tabung haji nak niat. Ada orang tengok akaun tabung haji baru niat. Oh, ini tak boleh lagi ni. Mohon nak pergi rayuan, mohon tabung haji ni tengok, kalau ikut giliran saya 2089. Umur berapa 2089? Tuan-tuan, kalau tengok tabung haji meninggal. Sebab tu yang sampaikan kita untuk tunaikan haji, tabung haji ke Allah? Allah, tuan-tuan. Yang sampaikan kita untuk tunaikan haji adalah Allah. Jadi tengok pada kudrat dan pilihan Allah, jangan tengok pada tabung haji. Tabung haji itu ikhtiar kita. Jangan tak daftar pula. Dia kata, Ustaz, saya insya-Allah Allah pilih ni, daftar tabung haji lagi. Tak daftar lagi. La ilaha illallah. Tunjuklah ikhtiar sikit dekat Allah. Daftar tabung haji, baiklah duit itu, tunjukkan ikhtiar. Tapi jangan yakin duit tu yang bawa saya pergi Mekah. Jangan yakin duit tu yang sampaikan saya sebagai haji untuk buat haji. Tak. Yang sampaikan saya siapa? Allah. Allah boleh sampaikan saya pada tahun yang nak tabung haji tentukan. Allah boleh sampaikan sebelum tu. Allah boleh sampaikan saya bahkan lebih awal daripada itu. Allah Ta'ala yang pilih. Tuan-tuan, Nabi SAW isytihar nak pergi haji. Sahabat dah berkemah dekat kota Madinah. Tanggal 25 hari bulan Zulhijjah, hari Sabtu. Hari ni hari Ahad. Hari Sabtu Nabi SAW telah bergerak keluar meninggalkan rumah Nabi di Masjid Nabawi, sampailah di Zulhulaifah ataupun sekarang dipanggil Bir Ali. Nabi bina kemah kat sana. Nabi salat zuhur di sana, Nabi salat asar di sana, Nabi salat maghrib di sana, Nabi salat isyak di sana. Tuan-tuan, Nabi pergi haji, Nabi bawa ke semua isteri Nabi SAW. Berapa orang isteri Nabi masa tu? 9 orang. Berapa jumlah isteri Nabi? 11 orang. 2 telah wafat ketika sebelum hajinya Rasulullah. Siapa yang dah wafat? Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihissalam. Yang kedua Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha, ummul masakin. Nabi SAW telah bawa ke 99 orang isteri Nabi. 25 hari bulan Zulhijjah Nabi berkemah di Bir Ali. Pada malam tu Nabi telah bersama dengan semua isteri-isteri Nabi SAW. 9 orang isteri Nabi bawa. Malam tu Nabi bersama dengan mereka, mengikut giliran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai semua malam. Esok pagi lepas subuh Nabi salat subuh di Bir Ali. Ketika mana maksud saya waktu duha, maka Nabi mengenakan pakaian ihram Nabi SAW. Para sahabat ridwanullahi ajma'in disebut dalam riwayat lebih kurang 10,000 lebih di kalangan mereka ketika itu. Mereka telah memakai ihram melihat Nabi. Berapa hari bulan? 26 hari bulan Zulqa'dah pada hari Ahad. Maka Nabi telah berniat haji. Nabi buat haji apa, tuan-tuan? Yang ni menjadi ikhtilaf di kalangan ulama mazhab.
Ulama mazhab Syafi'i mengatakan Nabi buat haji ifrad, maka afdal dalam mazhab Syafi'i buat haji ifrad. Ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan Nabi SAW buat haji qiran, maka dalam mazhab Hanafi afdal buat haji qiran. Kita kalau ikut tabung haji buat haji tamattu'. Kita buat haji tamattu'. Ada orang kata, habis tu Ustaz tak ikut sunnah ni. Bawa tenang tuan-tuan, bawa tenang. Sebab apa? Walaupun Nabi SAW tak buat haji tamattu', tetap menjadi sebuah sunnah melakukan haji tamattu'. Sebab apa? Kita tengok macam mana perjalanan haji Nabi SAW. Tuan-tuan, apa yang saya ceritakan ialah himpunan riwayat-riwayat yang mungkin kalau tuan-tuan pergi kursus tabung haji tak sempat nak diceritakan himpunan-himpunan ni, kerana banyak perkara mustahak atau terdiri difahamkan betul-betul sebelum tuan-tuan bergerak pergi haji. Nabi SAW telah bergerak melalui jalan menuju ke Badar. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi Madinah sekarang ni, daripada Madinah nak pergi Mekah, ada dua jalan. Ada dua jalan. Yang pertama, jalan pantai melalui Abwa, melalui Rabigh. Yang kedua, jalan tengah melalui satu bandar nama dia Nawariyah. Saya biasa kalau bawa jemaah umrah, kalau dah bermiqat dekat Bir Ali nak pergi Mekah, tuan-tuan, biasalah kan, kita kalau mutawif sampai-sampai miqat di Bir Ali, semua semangat. Okey, semua labbaik Allahumma labbaik, kuat suara semua. Lepas 15 minit tinggal mutawif seorang. Tengok jemaah semua senyap ya. Tengok belakang syahid dah. Baru gerak dah syahid dah. Masya-Allah, tak apa, penat. Bila mutawif tengok jemaah syahid, akhirnya mutawif pun syahid sama jemaah. Sampailah dekat nak masuk kota Mekah dah, melalui satu tempat nama dia Nawariyah. Tuan-tuan, take note dengan nama tempat ni. Nawariyah ni tempat yang sangat penting daripada zaman Nabi sampailah hari ini. Apa yang penting dengan Nawariyah? Saya bila nak sampai je taftish dekat tempat checkpoint, nak check bernama masuk kota Mekah, saya akan kejutkan jemaah bangun, dan saya akan suruh jemaah untuk siap-siap untuk kita bertalbiah lagi kuat. Dan sebelum tu kita berstandby. Tuan-tuan, buka tingkap sebelah kanan, ada benda penting nak tunjuk ni. Tuan-tuan, Nabi SAW balik pada umrah yang kedua. Saya cerita kat tuan-tuan tadi, pada tahun ke-7 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, Nabi telah melintasi Nawariyah. Bila Nabi melintasi Nawariyah, Nabi SAW telah disampaikan, dikhabarkan oleh Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa dia Al-Abbas? Pakcik Nabi. Al-Abbas ni pakcik Nabi SAW. Al-Abbas kata, ya Rasulullah, Nawariyah ni kampung isteri saya. Isteri Al-Abbas bin Abdul Muttalib nama dia Lubabah Al-Kubra binti Harith. Tuan-tuan dengar betul-betul, tak tidak tuan-tuan confuse. Lubabah As-Sughra binti Harith, ada adik perempuan nama dia Lubabah As-Sughra binti Harith. Lubabah As-Sughra binti Harith ada suami nama dia Al-Walid bin Mughirah. Bisa dengar tak nama ni? Siapa dia Al-Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Walid bin Mughirah menikah dengan Lubabah Sughra binti Harith, dapat siapa dia? Khalid Al-Walid. Maka Khalid Al-Walid siapa dia? Anak saudara pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebelah isteri. Tuan-tuan, kehendak dan keinginan Nabi apa dia? Setiap manusia mengenal Allah. Dan Nabi melihat keadaan Sayyidina Khalid Al-Walid ketika ketika Nabi SAW menunaikan umrah. Khalid Al-Walid masih lagi dalam mood menentang Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, orang yang cerdik Khalid Al-Walid, orang yang sepandai Khalid Al-Walid, belum lagi masuk Islam. Ini yang mengkhawatirkan dan menghairankan Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau tuan menikah dengan adik dia, siapa dia? Yang tadi isteri dia nama apa? Lubabah Al-Kubra. Adik Lubabah Kubra, Lubabah Sughra. Adik Lubabah Sughra Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith baru habis tempoh iddah dia. Satu orang janda, adik ipar pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, makcik pada Khalid Al-Walid. Nabi SAW dicadangkan oleh Al-Abbas, wahai Rasulullah, nikahilah Maimunah. Maka Nabi SAW telah merisik dan akhirnya masuk meminang dan menikahi Maimunah. Tuan-tuan, Maimunah binti Harith ialah isteri terakhir yang dinikahi oleh Nabi daripada semua isteri-isteri yang lain.
Daripada kesemua isteri Nabi, yang Nabi nikahi yang terakhir siapa dia? Maimunah binti Haris. Di mana pernikahan dijalankan? Di Nawariyah. Lepas menikah, Nabi bawa balik dia ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi bina sebuah rumah untuk dia di sebelah rumah isteri-isteri Nabi yang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, di Masjid Nabawi, tuan-tuan keluar, yang lelaki tuan-tuan keluar daripada masuk babul salam nak bagi salam kat Nabi, tuan-tuan keluar ikut babul Baqi'. Tuan-tuan keluar babul Baqi', biasa tuan-tuan akan ambil kanan. Sebab apa? Nak balik ke hotel. Jarang orang ambil kiri. Sebab apa? Kiri tu, kalau tuan pintu belah kiri, ada pintu dekat hujung dinding tu, nama dia Babun Nisa, pintu Nisa. Siapa yang nama tu Babun Nisa? Nabi yang namakan pintu tu Babun Nisa. Kenapa Babun Nisa? Sebab daripada babul Baqi' sampailah Babun Nisa ialah deretan rumahnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan Sayyidatuna Saudah, kemudian Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah wafat, Nabi letak dalam rumah yang sama Ummu Salamah. Lepas tu Sayyidatuna Safiyah, lepas tu Juwairiyah, lepas tu Ummu Habibah, sampai ke hujung Nabi SAW akhirnya letak Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith menikah dengan Nabi bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah, tahun ke-11 Hijrah Nabi meninggal. Maimunah tak boleh lagi duduk Madinah. Dia tak mampu nak tinggal di Madinah kerana mengenangkan Nabi SAW, begitu menyedihkan dia. Dia buat keputusan daripada Madinah pindah balik di Nawariyah. Maka Maimunah telah berpindah balik di Nawariyah, dan Maimunah telah duduk di Nawariyah sehinggalah Maimunah radhiyallahu taala anha wafat kat sana. Sebab tu bila lalu Nawariyah, saya kejut jemaah umrah, bangun tuan-tuan, ambil tengok belah kanan semua, ada apa? Saya akan suruh driver bas slow. Kadang-kadang driver bas yang bagus sikit dia berhenti terus. Sebahagian dia tak mau berhenti sebab duk kejar timing nak sampai cepat ni, hampa syok tidur tadi. Aku seorang drive, lelong kanan, lelong kiri, sikit lagi bahagian. Allah kan, kadang-kadang saya tengok ni boleh syahid suatu jemaah ni, tak sampai Mekah, sampai ke alam barzah kan. Tuan-tuan sampai di Nawariyah, biasa saya kalau bawa jemaah kita akan berhenti. Kalau tak berhenti, kalau jemaah tak bernama driver tak mau berhenti, kita lalu dan kita sempat hadiahkan Al-Fatihah kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 saja orang isteri Nabi yang wafat dan tak dikebumikan di Jannatul Baqi'. Semua isteri Nabi dikebumikan di Jannatul Baqi' kecuali 3. Yang pertama siapa dia? Sayyidatuna Khadijah, Jannatul Ma'la. Yang kedua siapa dia? Maimunah binti Harith di Nawariyah. Yang ketiga siapa dia? Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah di Awali Madinah. Yang lain isteri Nabi dikebumikan di Jannatul Baqi' semua. Tuan-tuan, Nabi SAW memulakan perjalanan haji Nabi pada tanggal 26 hari bulan daripada Bir Ali. Nabi ikut jalan mana? Nabi tak ikut jalan Nawariyah, Nabi ikut jalan Badar. Nabi melalui satu kawasan lebih kurang 76 km daripada Bir Ali. Nama tempat tu Irq Zabiyah. Irq Zabiyah. Tuan-tuan ada apa guys tu? Orang ziarah ada tempat tu? Tak. Tuan-tuan nak ziarah tempat tu? Boleh. Tapi biasa ziarah tempat tu gaduh dengan driver juga. Sebab daripada jalan besar nak masuk tempat tu off-road 4 km. Nabi lalu kawasan tu, Nabi singgah di situ. Kenapa Nabi singgah di situ? Sampai di situ Nabi perintahkan sahabat bina kemah. Jemaah haji yang bersama Nabi bina kemah, dan Nabi telah salat di satu kawasan yang hari ini ditanda sebagai musalla Rasul kat situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di situ bersama dengan para sahabat jemaah haji, dan Nabi beritahu dekat para sahabat, aku seolah-olah nampak 70 orang Nabi. Setiap kali mereka melalui untuk tunaikan haji, mereka singgah salat kat sini. 70 Nabi telah singgah di Irq Zabiyah dan tunaikan salat di Irq Zabiyah. Dan kata Nabi Muhammad juga, seolah-olah aku melihat Nabi Musa AS membawa 70,000 daripada Bani Israel menunaikan haji dan singgah salat di kawasan ini. Di mana tempat tu? Irq Zabiyah. Perjalanan menuju ke Badar separuh jalan, 4 km ke depan tuan-tuan akan bertemu dengan satu telaga, nama dia Bir Rauha. Nabi singgah lagi di Bir Rauha, Nabi minum air tu, dan Nabi kemas-kemas, Nabi siap-siapkan badan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW teruskan perjalanan sehinggalah Nabi SAW tiba di satu kawasan yang bernama Wadi Azraq. Ini saya cut banyak, saya potong banyak. Saat kita nak pergi ke satu tempat yang penting di mana amalan haji Nabi SAW. Bila Nabi sampai di
Wadi Azraq, Nabi begitu seolah-olah aku mendengar Nabi Musa alaihissalam mengeraskan suara talbiyah baginda. Maka wahai seluruh para sahabat, keraskan talbiyah. Maka para sahabat telah melaungkan talbiyah lagi kuat dekat situ. Ke depan sikit dah masuk ke kota Mekah, sampai di satu kawasan nama dia Wadi Sarif. Bila sampai di Wadi Sarif, tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha datang bertemu Nabi. Wajah dia sedih, wajah dia gelisah, wajah dia seolah ada masalah yang cukup besar. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku sedih ya Rasulullah." Nabi tanya, "Ya Aisyah, kenapa? Apa menyebabkan kamu sedih?" Kata Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, semua isteri-isteri tuan dapat tunaikan haji tahun ni, aku seorang yang tak dapat." Nabi tanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan kamu kata macam ni?" "Ya Rasulullah, aku telah kedatangan haid." Aisyah radhiyallahu anha khawatir dia mai haid dan haji dia tak diterima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tenangkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, "Wahai Aisyah, bahkan apa yang aku lakukan nanti kamu ikutlah, bahkan apa yang aku larang untuk kamu buat, maka yang tu kamu jangan buat." Maka maknanya walaupun datang haid masih lagi boleh menyempurnakan ibadat haji. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi cakap macam tu, tenang dia. Nabi bergerak sehinggalah sampai lebih kurang 4 km daripada Masjidil Haram. Nabi SAW bina kemah di sebuah telaga nama dia Bir Tuwa. Tuan-tuan, kalau pergi Mekah, tuan-tuan carilah Bir Tuwa. Di situ ialah tempat Nabi bina kemah. Pada berapa hari bulan? Pada 3 Zulhijjah. Nabi sampai 3 Zulhijjah. Nabi bertolak tadi berapa hari bulan? 26 hari bulan Zulqaidah. Berapa lama perjalanan Nabi? 26, 27, 28, 29. Tahun tu 29 hari saja. 1, 2, 3, 7 hari perjalanan. Nabi sampai dekat Bir Tuwa, Nabi bina kemah. Dan Nabi SAW terus masuk buat umrah? Tak. Nabi rehat dulu di situ. Nabi mandi semua. Nabi bermalam dan salat maghrib dan isyak di situ. Esok lepas subuh baru Nabi masuk buat umrah. Nabi nak ajar kita, bila nak buat umrah, bila dah sampai di Mekah, bawa tenang, naik hotel dulu, mandi, kemas dulu. Kita kadang-kadang tengah kepam macam tu, kita kira nak perhabis umrah cepat dah. Kadang-kadang mutawif kata, insya-Allah tuan-tuan naik hotel dulu, kita bagi masa 2 jam. 2 jam Ustaz? La ilaha illallah, nak jaga pantalan ihram 2 jam ni Ustaz. Ustaz nak bayar dam ke? Kata la ilaha illallah, bawa tenang. Kadang marah sangat nak tahan lama-lama ihram ni. Tuan-tuan, dulu fatwa tabung haji, kalau kita pergi umrah, kita mandi tak boleh pakai sabun, tak boleh berwangi-wangian, tu kena dam. Tapi sekarang ni fatwa tabung haji yang terbaru keluar pada Februari 2023 daripada kitab terbaru cetakan tabung haji, mengatakan sekarang ni kalau berihram mandi dah boleh pakai sabun dah. Tapi kalau tanya saya, tinggalkanlah tuan-tuan, tinggalkanlah, lebih baik. Sebab apa? Kita khawatir dan masih lagi dalam keadaan kita dikira sebagai berwangi-wangian. Tapi kalau ikut fatwa tabung haji tak ada masalah, dah boleh dah. Dulu kalau tuan-tuan pakai berihram yang lelaki, pakai slipper mesti nampak 5 jari. Ini pantalan larang ihram. Tapi fatwa terbaru tabung haji tahun ni keluar, paling kurang nampak 3 jari. Dah lepas dah. Jadi pada saya, tuan-tuan, tetap nampak 5 jari lebih selamat. Tapi fatwa yang terbaru keluar nampak 3 jari dah lepas dah. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai di Bir Tuwa, Nabi bermalam dulu, Nabi tidur dulu. Esok lepas subuh Nabi mandi, selesai mandi baru Nabi gerak masuk untuk menunaikan tawaf. Kalau Nabi buat haji ifrad, maka tawaf Nabi tawaf qudum. Maka Nabi SAW telah menyempurnakan tawaf Nabi. Kemudian Nabi bersa'i. Selesai saja Nabi sa'i, Nabi telah himpunkan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Maka Nabi SAW buat satu pengisytiharan. Nabi kata, barang siapa yang hadir menunaikan haji di kota Mekah membawa al-hadiyun, maka kekallah kalian dalam ihram. Tetapi siapa yang datang tunaikan haji, tiba di Mekah tidak membawa al-hadiyun, maka bertahallullah kalian. Hadiyun ni apa dia? Binatang sembelihan. Nabi sendiri daripada Madinah, Nabi pergi Mekah, Nabi bawa binatang sembelihan dengan Nabi SAW. Berapa ekor? Tak cukup 100 ekor.
yang mencukupkan 100 ekor binatang sembelihan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ikut Nabi daripada Madinah? Tak. Ketika Nabi menunaikan haji daripada perjalanan Madinah ke Mekah, Sayyidina Ali ada kat Yaman. Berita Nabi nak tunaikan haji sampai ke telinga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di Yaman, maka Sayyidina Ali telah bergerak daripada Yaman, bawa lagi baki binatang sembelihan, dan bila sampai di kota Mekah, jumlah binatang sembelihan Nabi pada tahun tu ialah 100 ekor unta, 9 ekor lembu. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai, Nabi selesai tawaf, Nabi sa'i, Nabi kata siapa yang bawa binatang sembelihan kekal dalam ihram, siapa yang tak bawa tahlul. Sahabat diam, mereka pandang antara satu sama lain, sebab Nabi tak tahlul. Macam mana mereka nak tahlul? Nabi ulang lagi, Nabi kata siapa yang bawa binatang sembelihan maka kekal dalam ihram, tapi siapa yang tak bawa maka bertahlul. Maka bila sahabat dengar Nabi ulang, maka benda ni penting, mereka faham. Walaupun Nabi tak buat, Nabi perintah buat, pahala sikit pun takkan berkurang daripada mereka. Maka mereka telah bertahlul. Maka bila sahabat bertahlul, maknanya sahabat buat haji apa? Tamattu'. Maka sahabat buat haji tamattu'. Sebab tu kita ambil itibak jalan para sahabat. Kita daripada Malaysia, kebanyakan yang bertolak haji awal, bulan haji bermula daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kalau kita dah tunaikan umrah bulan Syawal, contohnya tuan-tuan pergi umrah bulan Syawal, tunaikan umrah bulan Syawal, lepas tu tuan-tuan mai pula tunaikan haji, maka tuan-tuan buat haji apa? Tamattu'. Tuan-tuan dah buat umrah dah tadi pada bulan haji, sebelum tuan-tuan buat tawaf haji dan sebagainya, tuan-tuan dah buat umrah dulu, maka haji tuan-tuan ialah haji tamattu'. Jadi tuan-tuan, sahabat radhiyallahu ajma'in telah bertahlul, yang tak bawa al-hadiyun tadi, mereka telah keluar daripada pantalangan ihram, mereka boleh pakai jubah dan mereka boleh buat apa yang tadinya terhalang daripada ihram. Maka Nabi SAW setelah sempurna sa'i tadi, Nabi telah balik ke kemah Nabi di mana? Di Bir Tuwa. Nabi duduk di sana berapa hari bulan? 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan. Berapa hari? 4 hari Nabi duduk di situ. Nabi pergi masuk buat umrah tak? Tak. Nabi masuk salat di Masjidil Haram tak? Tak. Nabi salat di mana? Nabi salat di kawasan Bir Tuwa. Nabi duduk di situ bersama sahabat. Sahabat datang bergilir-gilir jumpa Nabi, menanyakan tentang manasik haji, hukum hakam tentang agama. Nabi duduk, para sahabat ambil manfaat daripada Nabi SAW. Kita kadang-kadang duduk hotel jauh, kita nak pergi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram, sikit pun tak ada masalah, boleh. Tapi kalau ada orang tak larat, dia sembahyang je kat kawasan hotel dia, tuan-tuan jangan kata pula astagfirullahalazim, pemalas. Tuan-tuan janganlah macam tu. Kita boleh buat, kita buat. Orang lain tak boleh buat, biarlah kat dia. Jangan tertibkan orang dengan kemampuan kita. Mungkin orang tak mampu macam kita, orang tak larat macam kita. Jadi begitu Nabi SAW, Nabi SAW masuk buat umrah dah lepas tu? Tak dah. Nabi duduk di mana? Nabi duduk di Bir Tuwa. Sampai bila? Sampai 8 hari bulan Zulhijjah. 8 Zulhijjah masuklah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni tuan-tuan, Nabi SAW bergerak daripada Bir Tuwa, Nabi bergerak ke Mina. Lepas waktu subuh, masuk waktu duha, Nabi bergerak pergi Mina. Sampai di Mina, mereka telah bina kemah Nabi SAW dekat dengan Aqabah. Maka Nabi SAW telah duduk di Mina. Menunggu bila? Menunggu hari wukuf. Menjadi sunnah untuk orang yang tunaikan haji, mereka sebelum masuk pada hari wukuf di Arafah, 5 waktu mereka salat di Mina. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nabi SAW pada hari Tarwiyah, Nabi berada di Mina 5 waktu salat. Sehinggalah masuk pada 9 hari bulan Zulhijjah, masuk pada hari wukuf, Nabi SAW telah bergerak daripada Mina. Nabi menuju ke mana? Nabi berjalan menuju ke Arafah. Jauh ke dekat? Tuan-tuan, kalau naik shuttle dekat, tapi jalan kaki, Masya Allah, berapa kilometer? Lebih kurang 17 kilometer. Nabi naik unta Nabi bersama dengan para sahabat. Ketika tu lebih kurang jumlah mereka 124,000 orang para sahabat. Mereka datang daripada Nabi, dengan Nabi daripada Madinah lebih kurang 10,000. Ada yang join Nabi tengah jalan, ada yang ikut Nabi tengah jalan, ada yang terus datang ke Arafah, ada yang bertemu dengan Nabi di Mina. Mereka tak mau lepaskan peluang untuk berhaji dengan Nabi SAW. Dan bila sampai saja di satu kawasan yang bernama Wadi ataupun Lembah Uranah, Nabi telah berhenti di situ. Lembah Uranah ialah di tebing Arafah. Di tebing Arafah ada satu lembah, nama dia Lembah Uranah. Tuan-tuan kalau pergi ziarah tempat haji, ada satu masjid besar dibina di tebing, dan ini di Lembah Uranah. Apa dia masjid itu? Itulah Masjid Namirah. Tuan-tuan, di situ Nabi SAW telah duduk
daripada waktu duha sehinggalah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, maka Bilal telah azan. Bila diazankan azan zuhur, Nabi berada di atas Al-Qaswah, maka ketika itu Nabi telah menghimpunkan seluruh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Maka bermulalah waktu wukuf. Nabi SAW telah menyampaikan khutbah Nabi SAW. Tuan-tuan, bayangkan sahabat datang pada seluruh dunia, daripada seluruh pelosok dunia Islam. Mereka begitu berkeinginan untuk bersama dengan Nabi dalam pengabdian haji Nabi SAW. Nabi menghimpunkan mereka. Nabi duduk di atas unta Nabi, dan Nabi mula membaca khutbah. Tuan-tuan, khutbah Nabi tak panjang, khutbah wida' Nabi pendek, tapi itulah khutbah yang telah menghimpunkan segala isi perjalanan dakwah daripada mula Nabi buat dakwah di kota Mekah sehingga Nabi hijrah di Madinah. Segala peperangan demi peperangan yang Nabi ikuti, sehingga akhirnya Nabi hadir menyempurnakan haji Nabi SAW. Umur Nabi dah 62 tahun lebih. Nabi dah hampir wafat. Kalau ikut perkiraan kita, Nabi SAW berumur lebih kurang 62 tahun. Lebih kurang 62 tahun 62 tahun 8 bulan 62 tahun 10 bulan, tuan. Maknanya lebih kurang lagi 2 bulan Nabi akan wafat setelah daripada haji ini. Tuan-tuan, Nabi telah himpunkan para sahabat. Para sahabat pandang wajah Nabi, maka Nabi telah sampaikan sebuah khutbah. Tuan-tuan, dalam masa yang singkat, lebih kurang 3 minit ni, tuan-tuan dengar. Inilah isi khutbah Nabi SAW. Inilah rumusan perjalanan dakwah Nabi. Nabi telah menyampaikan di depan seluruh para sahabat 124,000 orang. Nabi kata, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Islam sebagai suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu, dan dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, berlembut-lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dan daripada harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tak ada seorang pun yang lebih mulia daripada yang lain kecuali dalam taqwa dan beramal saleh. Ingatlah, kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan atas segala amalan yang kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran setelah ketiadaan aku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul akan datang selepasku, dan tidak ada lahir agama baru lagi selepas ini. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Sekiranya kalian berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Allahumma fashhad.
Allahumma fashhad, ya Allah, engkau bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Nabi SAW telah tunduk dan para sahabat telah menangis, dan mereka telah melihat keadaan Nabi SAW. Tiba-tiba badan Nabi menggeletar, tiba-tiba wajah Nabi bertukar menjadi merah. Unta yang Nabi naik, yang Nabi duduk berkhutbah tadi, unta tu terduduk seperti mana menanggung sebuah badan yang cukup berat. Ketika itulah turun ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, yang menyebabkan para sahabat gembira, yang menyebabkan para sahabat rasa lega. Itulah ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat yang kedua terakhir daripada seluruh ayat Al-Quran yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kalian, dan aku redha Islam agama kalian. Nabi SAW telah sampaikan perkataan ini kepada para sahabat. Mereka rasa lega, selesai dah perjuangan mereka dengan Rasulullah. Dah segala kepenatan yang mereka lalui, darah yang mengalir daripada badan mereka, peluh yang keluar daripada jasad mereka, tangisan air mata yang mereka selesaikan setiap malam-malam daripada tahajud mereka, seolah-olah hari ini telah sempurna dengan turunnya ayat ni. Mereka lega, mereka gembira. Di satu sudut, satu penjuru, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah terduduk dan menangis dengan teresak-esak. Mereka telah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka kata, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu menangis ni? Bukankah Islam telah sempurna? Perjuangan ini telah selesai. Apa yang menyebabkan kamu menangis, ya Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq kata, wahai para sahabat, apakah kalian tidak faham dengan turun ayat ni? Dengan turun ayat ni bermakna selesailah kerja kekasih kita Rasulullah. Seandainya kerja Nabi kita telah selesai, kekasih kita telah selesai, pasti inilah masa dia yang Allah akan panggil kembali baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah. Wahai para sahabat, bukankah ayat ini menandakan perpisahan antara kita dengan Nabi kekasih kita? Tuan-tuan, para sahabat dengar, mereka kata, ya Rasulullah, betul ke apa yang Abu Bakar Siddiq sampaikan ni? Dan mengalir air mata Nabi dan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Itulah ayat yang menunjukkan perpisahan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa perpisahan itu dah dekat, mereka mula rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka mula hadir, hati mereka begitu rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi berkhutbah, maka Nabi telah menyempurnakan salat zuhur dan salat asar jamak takdim qasar. Di mana? Di kawasan Urana, di kawasan Masjid Namirah hari ini, selesai Nabi salat zuhur dan asar, Nabi bergerak masuk ke tengah Arafah. Sampailah Nabi di Jabal Rahmah. Nabi tak panjat ke atas Jabal Rahmah. Kita hari ini pergi Jabal Rahmah, panjat sampai atas, tak salah, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, pakat-pakat conteng kat batu tu. Tuan-tuan tengok kat batu tu penuh conteng. Muhammad was here and Abdul Razak was here. Lepas tu dia buh pula kat situ, ada setengah tulis Omar love Sakinah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, dia kata, ni Nabi Adam jumpa Nabi Siti Hawa kat sini ni Masya Allah ni. Pakat-pakat tulis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi bulan Syawal hari tu, saya pergi umrah bulan Syawal hari tu, jadi Jabal Rahmah tutup. Jabal Rahmah tutup lepas buat persiapan untuk haji ni. Jadi mereka letak apa? Mereka letak zinc construction. Zinc construction letak. Tuan-tuan, kami pergi rapat, zinc construction tu pun orang tulis. Zinc construction tu pun orang conteng. Muhammad love Fazira, la ilaha illallah, ada juga. Penuh conteng. Tak tahulah daripada mana budaya conteng-conteng macam tu. Daripada sekolah sampailah ke Mekah dia bawa. Daripada sekolah, conteng meja, conteng dinding, sampai ke Mekah dia bawa perangai tu. Tuan-tuan, Nabi SAW tak panjat Jabal Rahmah, Nabi duduk di bawah. Tuan-tuan, lepas ni kalau pergi Jabal Rahmah, tuan-tuan cari ada satu tempat dia macam mihrab. Dia macam rupa mihrab. Jarang orang tanya, bukan jarang, tak pernah lagi orang tanya, Ustaz, Nabi mai Jabal Rahmah, Nabi doa kat mana masa hari Arafah? Tak ada orang. Orang tak tanya soalan tu. Orang cuma tanya, Ustaz, dekat Jabal Rahmah ni buah zuriat nak beli kat mana? Buah zuriat kan? Jabal Rahmah kan tempat orang jual jubah murah. Jabal Rahmah penuh orang duk jual-jual sana, jual sini, inai lah, macam-macam kan. Dan soalan ni pasal inai, pasal jubah hak murah tak mana Ustaz? Tahun ni lagi murah kan, nanti dekat Madinah lagi murah. Saya tak tahulah tuan, belilah mana pun. Nak beli sini beli, nak beli sana beli, tak ada masalah, beli mana pun. Dan tuan-tuan, dan kadang-kadang sebab sibuk dengan jual beli ni, lupa nak tanya soalan penting. Tuan-tuan, Nabi SAW dekat Jabal Rahmah tu ada satu kawasan di bawah tu, mereka tanda dengan satu batu macam mihrab. Nabi duduk kat situ lah.
Nabi telah berdoa di situ dan Nabi berwukuf di situ. Sampailah hampir masuk waktu maghrib, Nabi masih berdoa. Tangan Nabi tinggi ke langit, Nabi menangis, air mata Nabi kering, Nabi lagi menangis, Nabi menangis, Nabi menangis sepanjang doa tu. Sehinggalah hampir masuk waktu maghrib, Nabi panggil Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, jom kita bergerak pergi ke Muzdalifah untuk menyempurnakan wajib haji yang seterusnya daripada wukuf di Arafah, itu rukun haji. Maka mereka bergerak ke Muzdalifah. Tuan-tuan, perjalanan daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, maka masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, Sayyidina Usamah bin Zaid cuit Nabi SAW atas unta. Dia kata, ya Rasulullah, dah masuk maghrib ya Rasulullah. Nabi kata, amamak, depan lagi. Sehinggalah Nabi sampai di satu kawasan, Nabi telah perintahkan sahabat berhenti sekejap. Nabi turun, Nabi buang air, Nabi ambil wuduk. Di perbatasan Muzdalifah, Nabi naik balik unta, sambung lagi perjalanan. Tuan-tuan, sampai di Muzdalifah waktu maghrib habis, masuk waktu Isya. Maka sampai di Muzdalifah, Nabi telah tunaikan salat Isya qasar dan salat maghrib dijamakkan takhir. Maka Nabi SAW telah tunaikan jamak takhir maghrib dan Isya di Muzdalifah. Selesai saja Nabi salat, Nabi sambung doa Nabi yang panjang tadi. Orang sampai di Muzdalifah, biasa sampai sebab apa? Bermabit di Muzdalifah, maka pakat tidur, tak ada nak doa. Ada sebahagian tak tidur pun, singgah sekejap, duduk, lepas tu sebaik nak pergi melontar malam tu. Tuan-tuan, Nabi SAW sambung doa sehinggalah Nabi SAW selesai doa, Nabi tidur, dan esok subuh Nabi telah bertemu dengan para sahabat di Muzdalifah di kawasan Masyair Haram. Tuan-tuan, kalau pergi sana ada satu masjid Masyair Haram, di situlah kemah Nabi SAW. Nabi SAW bangun, ceria muka Nabi. Barulah sahabat tanya soalan. Semalam daripada perjalanan Nabi daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, wajah Nabi begitu gelisah, muka Nabi seolah ada masalah. Sahabat seorang pun tak berani tanya. Tapi bila Nabi bangun subuh tu, wajah Nabi ceria. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ni kami melihat wajahmu ceria ya Rasulullah, sedangkan semalam begitu nampak kerongsingan. Apa yang berlaku ya Rasulullah? Nabi kata, sepanjang berada di Arafah, aku doakan keampunan untuk seluruh umat aku. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan, bukan Nabi doa untuk diri Nabi. Banyaknya doa kita nak buat, nak sempurnakan apa yang kita nak. Kita nak tu, kita nak ni, kita nak tu, kita nak ni, semua tentang diri kita. Tapi Nabi SAW doa untuk umat ni, macam mana umat ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah waktu Nabi nak bergerak pergi Muzdalifah, Allah Taala telah terima. Allah kata, ya Muhammad, aku perkenankan doa kamu, aku ampunkan umat kamu semuanya kecuali yang zalim di kalangan mereka. Yang zalim Allah tak ampun dosa. Itu yang menyebabkan Nabi berkerut dahi Nabi. Nabi masih gelisah, Nabi masih rungsing. Kenapa? Nabi nak seluruh umat Nabi diampunkan. Sampai di Muzdalifah, lepas salat Isya, Nabi telah sambung doa lagi. Dan akhirnya Allah turun. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi, dan Allah kata, wahai Muhammad, orang yang zalim di kalangan kamu pun aku ampunkan. Allah, hak tu Nabi keluar muka ceria. Tuan-tuan, macam ni Nabi punya rungsing kat kita lebih daripada kita rungsing diri kita sendiri. Nabi SAW pun selesai malam tu di Muzdalifah, malam tu ada golongan-golongan datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, kalau kami nak pergi melontar dulu boleh tak? Dan ada setengah nak pergi melontar malam. Nabi kata, pergilah. Untuk wanita-wanita, anak orang tua yang lemah, anak-anak, boleh pergi dulu melontar dulu. Sebab kalau takut esok pergi melontar dengan ramai-ramai ratus ribu ni tuan-tuan, maka takut akan memudaratkan keadaan mereka. Maka malam tu orang-orang di kalangan wanita telah pergi dulu. Tuan-tuan, Nabi SAW pagi tu Nabi telah panggil Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas, anak Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fadl telah kutip batu untuk Nabi SAW melontar. Nabi berjalan kaki daripada Muzdalifah, naik unta daripada Muzdalifah sampai ke Mina balik, patah balik ke Mina. Nak buat apa? Untuk wajib haji yang seterusnya ialah melontar di Jamrah Aqabah ataupun melontar Jamrah Kubra. Nabi telah melontar 7 anak batu. Tuan-tuan, sunnah kutip batu dekat Muzdalifah. Jadi tuan-tuan, kutip batu sunnah di Muzdalifah. Ada orang kutip di Mina, tak ada masalah, tapi sunnah dia kutip di Muzdalifah. Ada setengah orang kalut, orang semua kutip batu, dia tak kutip. Tuan-tuan, kutip batu, tengok betul-betul yang kita kutip tu batu. Ada orang kutip simen, tai unta pun dia kutip kan, ingat batu, elok bulat, cantik, warna coklat. Tai unta dia kutip. La ilaha illallah. Biasalah ramai-ramai kan, kutip bulan karung, dia main cekak .
Tuan-tuan, sampai-sampai Nabi SAW telah melontar dan para sahabat telah melontar 7 anak batu, dan selesai dah haji Nabi? Belum lagi. Maka Nabi SAW telah balik ke kemah Nabi. Dibina kemah di kawasan Masjid Khaif. Tuan-tuan, kalau pergi ada satu masjid nama Masjid Khaif. Masjid tu pun buka masa haji lah, selain pada haji tutup. Dan di situlah tapak kemah Nabi SAW yang dibina oleh para sahabat. Maka Nabi berehat. Nabi SAW di Masjid Khaif, apa Nabi buat lepas tu? Nabi bercukur. Maka tahallul awal, maka Nabi bercukur sikit lah, tak seluruh kepala Nabi botak tu. Ada orang kata, Ustaz ni baru tahallul awal, kalau botak tu nak cukur apa pula nanti tahallul sani ni? La ilaha illallah. Nabi cuma botak tu. Tuan-tuan, botak tu. Dan Nabi panggil siapa dia? Abu Talha radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Abu Talha, ni rambut aku ni agih-agihkan kepada semua sahabat. Dan rambut Nabi yang dicukur ketika haji itulah yang diagihkan kepada semua para sahabat ridwanullahi ajma'in. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok ada pameran rambut Nabi, pameran janggut Nabi, barangkali boleh jadi daripada rambut ketika mana haji wida'nya Nabi SAW. Ada orang kata tak logik lah, takkan ada lagi. La ilaha illallah. Tuan-tuan, rambut ni bukan macam daging dia menyerput lah. Tuan-tuan, tak mustahil langsung rambut Nabi sampai sekarang masih ada lagi. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW dah selesai cukur. Apakah selesai? Tak lagi. Nabi SAW telah pakai pakaian Nabi. Nabi dah keluar daripada pantang larang ihram. Apa yang Nabi buat lepas tu? Menyembelih binatang sembelihan Nabi SAW. Dibawa kepada Nabi 100 ekor unta. Nabi korban tahun tu berapa ekor unta? 100 ekor unta. Kalau Nabi korban 100 ekor unta, takkan satu bahagian kita kira-kira. Tuan-tuan, Nabi telah sembelih dengan tangan Nabi 63 ekor unta. Dan baki 37 ekor unta Nabi telah wakilkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk disembelihkan yang baki. Jadi kita kalau memang hemofobia, tak boleh nak sembelih sendiri, tuan-tuan, tak apalah, bagi wakil orang lain sembelih. Jangan nak buat gagah sembelih juga, tuan-tuan. Tak apa, Nabi sembelih, saya insya-Allah saya boleh sembelih. Dia pun mula pegang geletar tangan tu nak try-try, tarik, tuan-tuan, lembu bangkit, tuan-tuan. Lembu tu bangkit, lari ke highway, sia-sia, tuan-tuan. Hak orang join dengan dia buat korban tu rasa nak pelangkung Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tunjuk-tunjuk hero pula. Tuan-tuan, kalau kita tak mampu, tak berani, boleh wakilkan ke orang untuk sembelih macam biasa kita dah buat. Alhamdulillah kat Malaysia ni. Jadi Nabi sembelih dengan tangan Nabi 63 ekor unta. Dan sahabat tak tahu simbolik apa dia masa tu. Kita tahu sebab kita telah hidup jauh lepas Nabi wafat, dan kita telah melihat bagaimana rumusan kehidupan Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW bagi sign tanda kepada para sahabat 63 ekor unta mewakili 63 tahun umur Nabi SAW. 63 ekor unta yang disembelih seolah-olah setiap tahun telah cover dengan seekor unta Nabi telah buat korban. Ada setengah pada kita kata pernah buat dah korban, pernah buat la ilaha illallah. Tuan-tuan, korban ni bukan setahun sekali, bukan minta maaf, bukan sekali seumur hidup yang cerita. Kalau mampu setiap tahun, bergantung melihat kemampuan. Kalau tahun lepas kita mampu sebahagianlah. Kalau tahun ni mampu sekorlah. Kalau tahun ni mampu 2 ekor lah. Tuan-tuan, sikit pun takkan rugi, kerana pengorbanan ni tanda takwa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sembelih 63 ekor unta. Sayyidina Ali sambung 37 ekor unta. Selesai, belum lagi disambung dengan setiap orang isteri Nabi. Nabi telah sembelih seorang satu seekor lembu. Dan Nabi SAW minta kepada sahabat pergi ambil setiap daripada unta seketui daging. 100 ekor unta tadi, seketui ambil daging dia, letak dalam satu kawah, masak berkuah. Dan Nabi telah hirup sup tadi, kuah tadi. Dan Nabi telah seolah-olah merasa seluruh daging-daging unta yang disembelih ni punya adil Nabi SAW. Kalau nak rasa sebiji seketui daging, tuan-tuan, 100 ekor terboeh, tuan-tuan, orang Kedah kata. Tak bangkit dah, duduk terhelai sandak kan. Sebab apa? Banyak 100 ketui. Nabi SAW pandai, Nabi cerdik. Nabi SAW letak semua dalam satu kawah, masak sekali, dan Nabi rasa kuah dia seolah-olah Nabi telah rasa seluruh daging, dan mereka semua telah mendapat keberkatan Nabi SAW. Tuan-tuan, dah selesai Nabi SAW korban. Apakah Nabi duduk rehat dekat kemah? Dah. Nuh pergi masuk balik ke Mekah, buat haji pula. Sempurnakan tawaf haji, menyempurnakan tawaf haji. Selepas tawaf haji, Nabi telah balik ke Mina. Nabi SAW balik ke Mina, berehat di Mina sehingga masuk hari tasyrik.
Antara 10 Zulhijjah hari nahar, Nabi melontar jamrah Aqabah, masuk hari ke-11 Hijrah, bermula hari pertama hari tasyrik. Maka Nabi SAW duduk di Masjid Khaif sampai masuk waktu Zuhur. Nabi tengok dah masuk waktu Zuhur, Nabi tak salat Zuhur lagi. Nabi pergi melontar dulu 21 anak batu, 7 jamrah ula, 7 jamrah wusta, dan 7 jamrah Aqabah. Nabi lontar 7. Selepas tergelincir, selepas masuk waktu Zuhur, Nabi melontar dan Nabi balik dan Nabi tunaikan salat Zuhur. Begitulah 3 hari Nabi berada di Mina. Nabi sempurnakan 3 lontaran, 3 jamrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau boleh tunai haji nak cepat-cepat balik kita sempurnakan nafar awal, habis balik 12 hari bulan tu nak cabut balik dah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan nafar thani. Nabi duduk sampai 13 Zulhijjah. Bukan salah, bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, Isma alaih, tak salah pun kalau kamu nak balik 12 hari bulan. Tapi Nabi balik 13 hari bulan. 13 hari bulan Nabi pindah. Setelah Nabi lontar, setelah solat Zuhur, Nabi telah memindahkan kemah Nabi. Nabi bergerak menuju ke Masjidil Haram, sampai di satu kawasan, di kawasan Ma'abdah. Tuan-tuan, di kawasan Ma'abdah yang mana hari ini dibina sebuah masjid, nama dia Masjid Taubah. Nabi SAW telah bina kemah di situ. Nabi berkemah di situ. Nabi bermalam di situ. Nabi telah solat di situ. Nabi tak masuk ke Masjidil Haram lagi. Dekat dah Masjidil Haram ni. Kalau Nabi masuk jalan depan sikit dah Jannatul Ma'la, depan sikit dah Masjid Jin, depan sikit dah Masjid Sajarah, depan sikit Nabi dah masuk kawasan Mas'a di rumah Nabi dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Tak, Nabi tak masuk lagi. 13 hari bulan Nabi bermalam di mana? Nabi bermalam di Ma'abdah. Nabi bermalam di kawasan Masjid Taubah dibina hari ni. Orang Melayu pi, orang Malaysia pi tak? Tak pi. Orang Malaysia tak pi. Orang Malaysia duduk dekat Hotel Aziziyah. Orang Malaysia tunggu kat situ. Sebab apa? Hotel dah bayar. Nak tinggal hotel rasa rugi pula. Tuan-tuan, kalau pi Masjid Taubah penuh dengan orang Pakistan yang duduk beriktikaf. Mereka nak ambil manfaat hari terakhir daripada hari tasyrik. Esok Nabi nak buat nak tawaf wada' dah. Nabi SAW telah duduk di sana. Nabi bina kemah di sana. Kenapa Ma'abdah? Kenapa di kawasan Masjid Taubah? Sebab dulu ketika Nabi buat usaha dakwah, ketika Nabi di Mekah pada tahun ke-7 kenabian, di situlah orang Quraisy telah menulis surat boikotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat tu mereka telah tampal dalam Kaabah. Nabi berkemah di situ ketika haji wida' Nabi. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu dekat semua orang Quraisy, kalian ingat tak dulu kalian tulis surat boikot kat sini? Hari ni aku kemah kat sini. Hari ni aku bermalam kat sini. Aku nak bagi tahu kat kalian, hari ni kami dah menang dah. Hari ni kami dah menang dah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga duduk kat situ untuk memperkenang seorang yang Nabi cintai, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupakan dia ni sepanjang hayat Nabi. Di situlah tempat Nabi berdating dengan siapa dia? Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Nabi kalau duduk naik Gua Hira sebelum didapat wahyu kenabian, maka Nabi kalau nak ambil makanan, Nabi akan turun sampai ke Ma'abdah, kat kawasan Masjid Taubah. Di situlah Sayyidatuna Khadijah akan bawa makanan bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan naik terus ke Jabal Nur. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, tuan-tuan keluar ikut mana Masjid Jin tu, tuan-tuan ikut masjid bernama kawasan Sa'i tu, terus yang sampai ke belakang, tuan-tuan akan sampai ke Jabal Nur. Itulah jalan Nabi pergi ke Jabal Nur. Sampai di Ma'abdah, di situlah biasa Nabi jumpa dengan Sayyidatuna Khadijah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam naik untuk duduk di Gua Hira sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tempat yang Nabi memperkenangkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam radhiyallahu taala anha. Nabi kalau lalu jalan tu masuk Mekah, mesti Nabi singgah kat situ. Depan sikit daripada Ma'abdah, apa dia? Apa nama? Jannatul Ma'la, makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Tapi orang perempuan tak boleh masuk lah. Orang perempuan bila tak boleh masuk, dia tanya, Ustaz, kami dengar kat sini ada pasar murah. Dah tak boleh masuk kubur, orang lelaki boleh masuk pasar murah. Ada. Saya tak malas nak cerita, tapi kalau orang dah tanya, ada tapi dah tutup tuan-tuan. Alhamdulillah dah tutup dah. Tuan-tuan tahu dia? Tu Suq Ja'fariyah. Suq Ja'fariyah sebelah tu, barang murah tak? Memang murah sungguh. Saya sampai hari ni tak nak pergi. Sampai tutup tak nak pergi. Tak ada nak pergi. Kadang bawa tu salah dengan Sayyidatuna Khadijah. Aku tadi cerita sirah Sayyidatuna Khadijah, cerita tu perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Tiba-tiba lepas tu pergi beli belah seolah-olah habis dah. Lupa dah cerita tadi. Tak, bukan saya cerita ni bukan maksud salah nak pergi beli barang, tak salah. Cuma kadang-kadang rasap salah. Rasap salah. Ya Allah, kata tadi baru teriak-teriak depan kubur Sayyidatuna Khadijah, cerita pengorbanan dia, tiba-tiba hilang dah, gelap-gelap, gaduh dengan Pak Arab juga. Gaduh dengan Pak Arab. Nak minta turun kurang harga dah, murah dah minta kurang lagi. Akhir kalam tuan-tuan. Selalu minta kurang kan. Akhir kalam la ilaha illallah, tu akhir kalam kan. Tak akhir kalam. Lepas orang Arab pun dah tiru orang Malaysia punya bahasa Arab. Akhir kalam. Tuan-tuan,
Nabi SAW bermalam di situ sampai subuh esok. 14 hari bulan subuh 14 Zulhijjah Nabi masuk dan Nabi sempurnakan tawaf wada' Nabi SAW. Selesai tawaf wada' Nabi telah meninggalkan kota Madinah, kota Mekah. Tuan-tuan, itulah rupanya peninggalan terakhir Nabi. Lepas Nabi keluar daripada kota Mekah, lepasnya haji wada' tu, Nabi dah tak balik-balik ke Mekah lagi dah. Kerana sampai di kota Madinah, Nabi mula gering dan sakit, dan bermulalah keadaan kesakitan kewafatan Nabi SAW di kota Madinah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mampu, apa yang saya cerita pada mula tadi berkenaan tempat-tempat sirah ni, tuan-tuan take note. Tak apa, kalau tak ingat pun tak apa, sebab ada live insya-Allah. Tuan-tuan rajin, tuan-tuan pakatlah tengok balik. Dia kadang-kadang kalau dengar sekali, insya-Allah tak ingat. Kalau tanya balik satu-satu, insya-Allah tak ingat. Tak apa. Sebab ada rekod ni, ada live, insya-Allah tuan-tuan boleh balik search balik, boleh tengok balik mana tempat-tempat satu-satu yang saya sebut tadi. Sebab apa tuan-tuan, kalau pergi haji, insya-Allah banyak tempat-tempat yang saya sebut tadi skip, tak dan pi. Kalau pergi umrah pun sama, tak dan pi, melainkan ada ziarah tambahan khas. Tuan-tuan request lah dekat Mutawi, siapa-siapa yang bawa tuan-tuan pergi umrah, nak pergi sini, boleh tak? InsyaAllah boleh adjust coaster. Kalau tak ada coaster boleh adjust van. Kalau tak ada van boleh adjust taksi. Kalau taksi pun tak ada, tuan-tuan boleh guna Uber. Tuan-tuan boleh guna Bolt. Ada apps ni tuan-tuan, insya-Allah. Lepas bila tengok bayar ayah. Cuma kadang-kadang sampai tempat-tempat yang pelik-pelik, nak kena off-road, lepas berhenti, lepas tinggal kita, jalanlah kaki. Tapi tak apa, kita puas bila ziarah tempat-tempat sirah. Kita rasa seronok sebab apa? Dekat dengan tempat Nabi SAW. Nabi pernah lalu sini. Kita menjejaki tempat kekasih kita. Itulah benda yang paling membahagiakan hati seorang kekasih apabila dapat melihat kesan kekasih dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kebaikan kepada kita insya-Allah. Moga sedikit daripada kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya cerita ni tuan-tuan ialah satu cerita yang saya dah potong banyak kan. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab bertambah kerinduan kita. Tuan-tuan, niatlah haji tiap-tiap tahun. Niat haji tiap-tiap tahun. Ada kata, boleh ke? Niat free tuan-tuan. Niat free insya-Allah, tak payah bayar. Tuan-tuan niat je haji tiap-tiap tahun, tapi yang pilih nanti siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak pilih, Allah boleh pilih. Tak ada satu tangan pun boleh halang bila Allah nak pilih. Semoga Allah Ta'ala terima kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Seandainya sepanjang perkongsian ada terkasar bicara tersalah gurau, tersalah kata, saya minta maaf. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sejami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, Nabi telah pergi dan tinggalkan kami, para sahabat ridwanullahi ajma'in, ramai yang telah syahid dan jadi asbab hidayah sampai pada kami. Wahai Allah, tangan yang kami angkat berlumuran dengan dosa. Kalaulah Engkau zahirkan dosa-dosa ni, pasti timur dan barat, langit dan bumi akan hitam dengan dosa kami. Wahai Allah, kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami dan seluruh umat ni. Wahai Allah, kami bergerak melihat seluruh dunia. Wahai Allah, ada yang berzina, minum arak, judi. Wahai Allah, ada yang pasang tatu seluruh badan. Wahai Allah, seolah-olah Engkau tidak melihat. Wahai Allah, tolonglah masukkan detik kerisauan dalam hati kami untuk kami bertaubat pada Engkau dari setiap kesalahan yang kami buat. Wahai Allah, sehingga kami beristiqamah dan ketaatan kepada Engkau sampai kami melangkah mati dan tinggalkan dunia ni. Wahai Allah, kami tahu waktu mati kami mungkin lebih dekat daripada waktu baki masa yang hidup kami ni. Wahai Allah, tolong jadikan baki hayat kami yang masih ada ni, wahai Allah, untuk kami menjadi hamba Engkau yang paling taat dan Kau redha dan terima kami. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan kami. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami untuk maksud hidayah dan kebaikan untuk umat seluruh alam. Wahai Allah, seperti mana Kau telah guna Nabi dan para sahabat, Kau gunalah kami. Wahai Allah, Kau bagi hidayah pada seluruh manusia dalam dunia ni. Wahai Allah, itulah cita-cita dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pandai nak doa. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dalam doa Nabi setiap hari, itulah doa kami dan permintaan kami. Sempurnakanlah ke atas kami. Wahai Allah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada kami permusuhan, wabak penyakit, pergaduhan, perceraian. Wahai Allah, Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.